Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Dengar. Okey. Okey, kami daripada kumpulan HG3B daripada grup Sakura akan membentangkan isu berkaitan dengan disiplin iaitu ponting sekolah. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nurul Nafisa, Syarina Syahira dan Siti Nosara. Baiklah, ini adalah secara ringkas tentang ringkasan jurnal berdasarkan daripada 10 buah artikel yang telah diperolehi dan dikupas tentang isu ini. Baiklah, isu ponting sekolah dikenali merujuk kepada tindakan pelanggaran disiplin yang di mana seorang pelajar itu tidak hadir ke sekolah tanpa keizinan oleh ibu bapa ataupun guru dan juga tanpa alasan yang munasabah. Dan isu ponting ini juga semakin hari semakin berleluasa. Jadi berdasarkan kepada artikel jurnal yang diperoleh, kaedah kajian yang digunakan oleh penulis adalah kebanyakannya menggunakan kaedah kajian kualitatif iaitu temu bual. Dan hasil penelitian jurnal yang diperoleh mendapati terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada seorang pelajar itu terlibat dalam isu ponting. Yang pertama ialah faktor keluarga, faktor sikap pelajar itu sendiri, sekolah, rakan sebaya dan sebagainya. Namun faktor kita lihat di sini, faktor yang paling dominan adalah faktor keluarga lah yang menyebabkan berlakunya masalah ponting. Dan terdapat juga kesan isu masalah ponting ini iaitu kesan dari segi akademik, keluarga, terhadap keluarga, sekolah, pelajar itu sendiri dan juga pelajar mungkin akan terlibat dengan masalah yang tidak berfaedah, perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya, langkah juga dapat diperolehi daripada ke-10 artikel jurnal yang dibincangkan, iaitu langkah dari segi peranan ibu bapa, pihak atasan, media massa, program-program yang boleh meningkatkan potensi pelajar untuk menghalang pelajar daripada tidak terlibat dalam isu ponting lah. Dan justru masalah ponting ini seharusnya dibendung agar tidak lagi berterusan berleluasa. Next. Okey, Assalamualaikum. Saya Syarina. Saya akan bercakap tentang isu ponting sekolah. Okey, memandangkan isu ponting sekolah ini merupakan isu yang paling serius lah dalam kalangan pelajar, di mana pada era globalisasi ini, ponting sekolah masih berlaku, di mana masalah ponting sekolah ini boleh berlaku dalam banyak peringkat, iaitu peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi. Berdasarkan statistik yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia, pada tahun 1994 hingga 2018, ini menunjukkan bahawa isu putus sekolah adalah isu yang paling menonjol. Okay, next. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isu putus sekolah. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor ini pertama disebabkan oleh masalah keluarga itu sendiri mengalami masalah sosioekonomi, di mana ibu bapa itu mengalami masalah kekurangan kewangan. Jadi ibu bapa mereka tidak dapat menyediakan tempat tinggal dan persekitaran yang baik untuk menampung pembelajaran anak-anak. Faktor kedua disebabkan oleh ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan kerja hingga mengabaikan anak-anak dan menyebabkan mereka kurangnya kasih sayang. Fungsi yang ketiga adalah disebabkan oleh ibu bapa itu sendiri mengalami masalah kekeluargaan seperti pergaduhan dan perceraian. Jadi perkara ini akan mengganggu emosi anak tersebut untuk memberi pertumbuhan sebaiknya dalam pembelajaran. Okay, next. Faktor kedua adalah faktor diri pelajar. Faktor diri pelajar ini merujuk kepada personaliti seorang pelajar, iaitu
dapat dilihat daripada segi pemikirannya, emosi, tingkah laku. Yang menjurus pelajar itu melakukan genjala negatif seperti putus sekolah. Faktor ini berlaku disebabkan oleh pelajar itu sendiri tidak minat untuk belajar, di mana mereka menganggap sekolah ini bukan satu kewajipan. Jadi mereka akan akan lewat atau bangun lambat ke sekolah, dan juga sering sekali sakit tanpa surat pengasahan. Punca yang kedua adalah pelajar itu sendiri mengalami masalah keyakinan diri yang rendah, kemahiran pengurusan juga yang rendah. Jadi pelajar itu sendiri rasa malu atau tidak selesa untuk adik ke sekolah, untuk bergabung dengan rakan, dan tidak dapat memberi tumpuan sebaiknya semasa pembelajaran. Faktor yang punca yang ketiga adalah disebabkan pelajar itu sendiri mempunyai perspektif yang negatif, yang mana mereka menganggap sekolah itu satu tempat yang membosankan dan tidak menarik. Okay, next. Faktor yang ketiga adalah faktor yang disebabkan oleh faktor sekolah. Faktor ini berlaku disebabkan oleh masalah daripada sekolah itu sendiri, di mana peraturan sekolahnya tidak konsisten dan ketat. Jadi pelajar tu mudahlah untuk berhenti sekolah disebabkan oleh pengawasan dan disiplin sekolah yang rendah. Okey, faktor yang punca yang kedua adalah disebabkan oleh kaedah pengajaran guru yang membosankan dan tidak menarik, di mana guru itu hanya menggunakan buku teks sebagai bahan rujukan. Faktor yang punca yang ketiga adalah guru disiplin terlalu garang, menyebabkan pelajar takut untuk hadir ke sekolah. Okey. Next. Faktor yang keempat adalah faktor daripada rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan seorang remaja yang mempunyai umur yang sama dan tahap pemikiran tahap pematangan yang sama juga. Jadi rakan sebaya ini merupakan pengaruh kuat yang mendorong pelajar untuk melakukan gejala negatif seperti putus sekolah. Tambahan pula, rakan sebaya ini akan mempengaruhi tingkah laku pelajar, pribadi seorang pelajar. Ini kerana pelajar itu memiliki sifat yang mentah, rapuh dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Di mana faktor ini dikatakan faktor utamalah sebab pelajar itu sendiri menganggap rakan sebaya ni macam satu tempat yang selesa lah untuk meluahkan perasaan berbandingkan keluarga sendiri. Okay, next. Faktor yang kelima adalah faktor kerja sambilan. Faktor ini berlaku disebabkan oleh terdapat pelajar itu berasal daripada keluarga yang susah. Jadi mereka mempunyai hasrat untuk membantu keluarga mereka dengan melakukan kerja-kerja sambilan. Dan faktor ini juga disebabkan oleh setengah pelajar mendorong untuk kerja sambilan kerana ingin membeli peralatan moden disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Ketiga, disebabkan oleh bagi pelajar yang bekerja ini, apabila mereka hadir ke sekolah, mereka akan merasa letih dan mengantuk kerana keletihan lepas bekerja. Okay, next. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nafisa. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesan terhadap gejala ponting sekolah ini. Kesan yang pertama adalah pelajar akan merasa kerugian. Maksudnya kat sini pelajar akan ketinggalan silibus pembelajaran yang diajar oleh guru. Sebab apa? Sebab sering tak hadir ke sekolah. Dan semasa musim peperiksaan tiba, mereka akan alami kesukaranlah untuk menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Dan hal ini akan menyebabkan pencapaian akademik pelajar merosot disebabkan sering tidak hadir ke sekolah. Dan kesan yang kedua adalah sistem demerit akan bertambah. Menurut Farhana Daud, seperti mana yang dipetik di dalam jurnal beliau mengatakan jika rekod kesalahan sebuah sekolah itu dipanggil demerit.
Kalau sumbangan dipanggil merit. Jadi jika seorang pelajar itu langgar disiplin sekolah, ponteng sekolah, dan hal ini akan menambahkan demerit seorang pelajar itu dan menyebabkan seorang pelajar itu akan dikenakan amaran, denda, hukuman dan sebagainya, ataupun sehingga boleh menyebabkan seorang pelajar itu dibuang sekolah. Seterusnya, risiko terlibat dalam gejala negatif. Jika seorang pelajar itu ponteng sekolah, risiko untuk dia terlibat dalam gejala negatif itu tinggi. Contohnya, jika seorang pelajar itu tak pergi ke sekolah, mungkin dia orang boleh terlibat dalam penyalahgunaan dadah, vandalisme, gangster, judi, melepak dan sebagainya. Dan berdasarkan jurnal yang dikupas oleh Nur Amy, Mak Ahir, Syawani, Mak Deris dan Rahim Kamaluddin ni mendapati bahawa rekod daripada Kementerian Pelajaran Malaysia menunjukkan masalah ponteng sekolah ini mencatatkan kekerapan yang tertinggi. Jadi hal ini akan mengundang masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Dan seterusnya, kesan terhadap pihak sekolah yang mana jika seorang pelajar itu ponteng, maka grade sekolah tu akan menurun dan terjejas. Jadi sekolah terpaksa menjawab dengan pihak atasan, mengapa grade sekolah ni turun, prestasi menurun, prestasi akademik menurun. Jadi ini akan memberi kesan dan masalah kepada pihak sekolah juga. Dan jika ada pelajar yang telah ditangkap oleh pihak polis akibat ponteng sekolah, hal ini akan menyebabkan nama baik sekolah itu tercemar. Okey? Dan seterusnya, kesan terhadap institusi keluarga yang mana berlakunya krisis antara terutamanya antara pelajar dengan ibu bapa, yang mana bila duit ibu bapa beri tapi guna untuk perkara yang tak berfaedah ialah sebab tak pergi sekolah kan, nak melepak, nak belanja kawan. Jadi ini akan memberi kesanlah kepada institusi keluarga. Dan juga yang terakhir adalah tiada interaksi antara ibu bapa dan pelajar itu, yang mana pelajar rasa tak puas hatilah. Mereka rasa macam tak nak pergi sekolah lah, mak ayah bukan kisah pun, macam tu. Jadi perkara ni mengundang kesan yang tidak baik sebenarnya dalam institusi keluarga. Okey, kita teruskan kepada langkah mengatasi masalah ponteng sekolah. Okay, langkah mengatasi ponteng sekolah yang pertama adalah peranan ibu bapa. Di mana ibu bapa bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak mereka terjebak kepada perkara perbuatan negatif kepada sekolah. Maksudnya ibu bapa perlu pantau setiap kegiatan anak mereka di rumah. Okay, kedua, next. Next. Okay, yang kedua, peranan media massa. Di mana media massa perlu berperanan dalam memberi kempen kesedaran kepada pelajar tentang kesan buruk akibat daripada kesan kegiatan ponteng sekolah itu sendiri. Jadi maksudnya media massa perlu beri motivasi dalam memberi semangat kepada pelajar tersebut. Okay, next. Okay, yang ketiga adalah mengenai faktor utama masalah disiplin dengan dari peringkat akaunti, di mana pelajar itu sendiri perlu maksudnya faktor diri pelajar itu sendiri dalam cenderung kepada masalah disiplin yang melibatkan ponteng sekolah. Jadi bagi mencapai kejayaan pelajar perlu bermotivasi dan berdaya saing agar dapat mencapai kejayaan seperti kawan-kawan lain. Maksudnya pelajar yang ponteng tidak harus ikut pengaruh kawan-kawan yang tidak sekolah supaya tidak terpengaruh dengan mereka. Okay, next. Next. Okay, yang keempat adalah peranan intervensi kaunselor kat sekolah tu. Maksudnya program setiap sekolah perlu ada intervensi melibatkan badan kaunseling, di mana pihak kaunselor sekolah perlu memberi khidmat kaunseling kepada pelajar yang terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah. Okay, next.
Yang kelima adalah prosedur peraturan sekolah yang mampu menangani masalah disiplin di sekolah, di mana prosedur tata tertib sekolah yang melibatkan badan disiplin iaitu melibatkan cikgu disiplin sekiranya pelajar konten sekolah. Jadi peranan badan disiplin tu perlulah dalam membantas aktiviti konten sekolah ini. Okay, next. Yang keenam, pelaksanaan program kemahiran ibu bapa, di mana ibu bapa pihak sekolah perlu buat temujanji dan seterusnya kumpul semua ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mempunyai masalah disiplin ponteng sekolah, di mana mereka perlu diajak berbincang tentang masalah ponteng anak-anak mereka dan diberi kursus pendek atau ceramah berkaitan dengan masalah ponteng sekolah ini. Okay, next. Yang ketujuh adalah melibatkan gaya pengajaran guru, di mana gaya pengajaran guru perlu dipertingkatkan lagi selaras dengan keperluan cabaran semasa, di mana guru perlu kreatif, berteknologi dan menarik bagi mengelakkan pelajar bosan dengan teknik pengajaran guru tersebut. Okay, next. Yang ke-8 adalah hukuman dan denda, di mana hukuman yang melibatkan pelajar ponteng sekolah ni perlu dipertingkatkan, bertujuan supaya beri kesedaran dan didikan kepada pelajar supaya tidak mengulangi lagi aktiviti ponteng sekolah ini. Okay, next. Yang ke-9 adalah suasana sekolah yang kondusif, di mana pihak sekolah berperanan dalam memastikan sekolah tu mesra pelajar dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru yang menarik bagi mengelakkan pelajar bosan, dan ini akan cenderung pada masalah ponteng sekolah. Okay, next. Yang ke-10, buat analisis dan kajian buku log, di mana melibatkan buat aktiviti keluar masuk pelajar, di mana kehadiran pelajar itu direkodkan pergi dan balik. Jadi dapat memantau masalah ponteng sekolah ini. Okay, next. Yang ke-11 adalah kaedah token trace untuk mengatasi masalah ponteng sekolah, di mana kaedah token trace ni boleh ditukarkan dengan bentuk hadiah bagi tujuan menggalakkan pelajar untuk berminat dan untuk datang ke sekolah dalam tempoh masa yang panjang. Jadi masalah kegiatan ponteng ini dapat dicegah. Yang ke-12, penggunaan aplikasi dan teknologi, di mana sistem direkodkan, di mana sistem kedatangan pelajar direkodkan dan punca sebab tidak hadir ke sekolah juga dapat diketahui dengan cepat dan tepat bagi menyalurkan kepada ibu bapa sekiranya anak mereka terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah. Okay, next. Okey, baiklah, itu sahaja penerangan berdasarkan 10 buah artikel, dan ini adalah senarai rujukan daripada 10 buah artikel tersebut. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.